Pakai oh, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya sanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan belas ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan kepada kita untuk berada di tempat yang baik, dalam majlis yang baik, dengan niat yang baik. Mudah-mudahan menjadi asbab kita memperoleh kebaikan di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah taala. Saya muliakan Ayahanda Tuan Haji Pengerusi serta staf kepimpinan ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, para barisan a'immah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para jemaah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk berada di satu tempat yang baik, seperti mana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ahabbul biladi ila Allahi masajiduha wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi ini ialah masjid-masjidnya, dan tempat yang tidak disukai oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Lalu disebutkan masjid-masjid di sini, yakni di mana tempat yang dilakukan, yang dijalankan secara berjemaah 5 waktu sehari semalam secara berterusan, maka itu termasuk di tempat dipanggil tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tidaklah dihadirkan seseorang itu ke tempat yang dicintai oleh Allah, melainkan mereka tergolong dalam golongan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian kita menunaikan solat secara berjemaah. Tuan-tuan menunaikan solat berjemaah yang Nabi sebut dalam hadis salatul jamaah tafdhulu salatul fadhi bi 27 darajah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat solat berjemaah itu pahalanya melebihi sembahyang secara sendirian dengan 27 kali ganda pahala. Lalu disebutkan pula, jarang siapa yang menunaikan isyak berjemaah. Dalam hadis yang khusus disebutkan, man shalla isya fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subuh fi jama'ah faka'annama shalla al-laila kullah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh baginda Nabi, barang siapa yang sembahyang isyak berjemaah, baginya pahala ibarat dia bangun separuh malam. Dan barang siapa yang sembahyang subuh berjemaah, pahalanya ibarat dia sembahyang seluruh malam. Kemudian Nabi sebut lagi dalam hadis yang lain, basyiril masya'ina fil dhulami ilal masajidi bin nuri tam yaumal qiyamah, atau kama qala SAW. Nabi sebut, gembirakanlah orang-orang yang berjalan. Masya'in, yang berjalan, yakni yang berulang alik, sama ada yang menaiki kenderaan motor atau kereta atau yang berjalan kaki, yang berulang alik bilal masajidi, ke masjid atau ke tempat surau dan tempat orang melakukan solat, bin nuri tammi yaumil qiyamah,
Mereka ini digembirakan dengan cahaya yang sempurna, cahaya yang penuh di hari kiamat kelak. Maknanya mereka yang mana menunaikan solat isyak dan subuh, seperti yang disebutkan dalam hadis ini, yang disebutkan dengan solat di waktu kegelapan malam, maka mereka akan memperolehi cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Begitulah disebutkan nikmat-nikmat kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini memperolehi thawabun azim li'amalil qalil. Antara kelebihan umat Muhammad adalah mereka mendapat ganjaran yang luar biasa untuk amalan-amalan mereka yang kecil dan sedikit. Disebutkan bagaimana orang-orang yang terdahulu sebelum kita, mereka itu apabila melakukan sesuatu amalan, melakukan sesuatu perkara-perkara baik, maka mereka diganjarkan, diberikan pahala oleh Allah Ta'ala mengikut apa yang mereka lakukan. Yakni kalau satu semayang, satu pahala. Kalau satu puasa, satu pahala. Berbeza dengan hal keadaan umat baginda Nabi SAW, apabila dilakukan perkara yang sunnah pun diberikan ganjaran yang berlipat kali ganda, maka apatah lagi orang-orang yang melakukan perkara yang wajib yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita tak lama lagi akan memasuki satu bulan yang mana bulan ini disebut sebagai bulan Rabiul Awal. Para ulama menyebutnya sebagai Rabiul Anwar, Rabi' yang bercahaya. Kenapa penting sangat bulan ini? Kerana di dalam bulan ini telah lahirnya satu sosok tubuh agung yang mulia, dan dengan sebabnya lah kita mendapat nikmat-nikmat yang kita sebutkan di awal tadi. Maka semua nikmat yang kita peroleh di dunia ini, itu semua bermula sejak daripada kelahiran baginda Nabi SAW. Sebab itu disebutkan Abuya almarhum Sayyid Muhammad Alawi, Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, satu ulama besar di tanah Hijaz, beliau menyebutkan bahawa malam hari Isnin, malam kelahirannya Nabi, itu adalah malam yang paling agung, paling afdal berbanding malam-malam lain yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tak kisah kalau kita sebut malam Lailatul Qadar, malam nuzul Quran, malam Isra wal Mi'raj, dan malam-malam yang lain yang ada dalam dunia ini, semua malam-malam itu menjadi mulia, menjadi hebat kerana bermula daripada malam lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak kerana lahirnya baginda, maka tak dapatlah malam-malam yang kita sebutkan sebagai malam yang mempunyai kelebihan tersebut. Maka kita menjadi satu kewajipan kepada orang-orang yang mencintai untuk sentiasa mengingati Nabi Muhammad SAW, walaupun kalau dia tidak ingat kepada Rasulullah, akan tetapi hatinya tak boleh lari daripada kasih dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Ini antara satu perkara yang luar biasa yang Allah letakkan dalam diri seseorang manusia yang bergelar Islam, yang bergelar umat Nabi Muhammad SAW, iaitu dicampakkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah, walaupun orang ini orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana rata-ratanya manusia dalam dunia ini, rata-ratanya umat Nabi Muhammad, dalam dirinya itu sudah ada cinta pada Nabi Muhammad. Bab dia tak semayang, dia tak tutup aurat, dia melakukan dosa dan maksiat, itu bab lain. Itu bukan maksudnya kita ketepikan, kita nafikan, tidak. Maksudnya itu tetap akan dihitung. Tapi tak boleh untuk kita nafikan dalam dirinya itu ada rasa, ada perasaan cinta kepada baginda Rasul SAW. Buktinya apa? Bila mana dihina atau dicaci ataupun dikutuknya baginda Rasulullah, maka hatinya mula rasa tak selesa. Hatinya mula rasa lain. Hatinya mula rasa bergetar. Maknanya bukan tak wujud, bukannya tak ada langsung dalam diri dia itu cinta pada baginda Nabi Muhammad. Akan tetapi dia tidak menyedari akan cinta dalam hatinya tersebut,
kerana dia tidak mengikuti atau tidak diikutkan perkara-perkara yang mana disuruh oleh Allah Ta'ala untuk dia buat daripada sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad. Ibarat macam satu cawan yang ada air teh, dalamnya ada gula. Kalau tak dikacau teh tersebut dengan gula, maka manisnya takkan rasa. Maka begitu juga orang yang cinta Nabi Muhammad, tidak digaulkan, yakni tidak dicampurkan, tidak diamalkan sunnah-sunnah baginda, tidak diceritakan akan kisah-kisah baginda, maka dia takkan dapat merasai manisnya cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam satu hadis bagaimana Nabi duduk bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan Nabi menyebutkan tentang satu perkara yang membuatkan para sahabat itu saling bertanya sesama mereka. Apa yang baginda Nabi sebutkan, inna hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, kata Nabi. Hidupku ini baik untuk kamu dan matiku juga baik untuk kamu. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hidup kau baik untuk kami, kami fahamlah. Kami dapat jumpa, dapat tengok, dapat salam, dapat dengar suara, dapat dengar ilmu, dapat dengar segala apa yang kau sampaikan daripada nasihat-nasihat dan mau'izah hasanah. Tapi bagaimana pula sekiranya kau mati itu baik untuk kami, ya Rasulullah? Lalu baginda Nabi mengatakan, selepas sahaja aku mati, selepas aku wafat, tu'aridu alayya a'malukum, akan dipertontonkan, diperlihatkan, dipertayangkan amalan-amalan kamu kepada aku, yakni amalan umat Nabi Muhammad ditayangkan di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu bila ditayangkan amalan tersebut, bermakna amalan ada dua, sama ada amalan itu baik atau amalan itu buruk. In wajadtu khaira fahamidullah, jika aku mendapati amalan itu amalan yang baik, maka aku akan memuji Allah Subhanahu wa taala, aku akan gembira kerana umat aku melakukan kebaikan. Wa in wajadtu ghairu dhalik, tapi jika sekiranya amalan yang ditayangkan di hadapan aku itu adalah amalan yang bukan amalan baik, amalan yang selain daripada yang baik, yakni amalan buruk, amalan maksiat, amalan dosa, maka Nabi akan menangis, Nabi akan bersedih. Istaghfartu lakum, aku akan memohon ampun daripada Allah untuk kamu. Ini Nabi mohon ampun kepada Allah selepas Nabi wafat. Maknanya selepas saja Nabi wafat pun Nabi masih lagi berdoa memohon ampun untuk umatnya. Para anbiya, al-anbiya hayaun fi quburihim, para nabi itu hidup dalam kubur-kubur mereka. Mereka hidup dalam kubur mereka, mereka melakukan solat dan sebagainya. Sebab itulah Nabi menyampaikan khabar gembira kepada kita untuk umatnya yang rindukan Rasulullah, untuk umatnya yang merasa yang merasakan yang mula timbul dalam dirinya itu teringat-ingat akan Nabi Muhammad. Maka Nabi menyampaikan dalam satu hadis, ma min ahadin yusallim alayya, tidak ada satu orang pun, orang Islam, yusallim alayya, yang mengucapkan salam, yang berselawat kepada aku, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah akan kembalikan rohnya kepada aku, hatta aruddu alaihi salam, sehingga aku akan menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepada aku. Mana setiap kali kita selawat kepada Rasulullah, Nabi jawab salam kita, Nabi jawab selawat kita. Maka kena yakin walaupun tak dengar di telinga kita. Sebab itu tarbiyah daripada Allah, bila kita semayang 5 kali sehari, dalam tasyahud kita, dalam tahiyat kita, bila kita membaca assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayka, ka di situ, dhamir di situ, kata ganti nama di situ untuk anta. Anta ini mukhatib, yakni orang yang berada di depan kita. Kamu, awak, hang, demo, ini semua yang duduk kat depan. Kita jarang cakap kamu pergi mana, tapi kamu tu ada kat tempat lain. Kamu tu mesti duduk depan kita lah. Jadi bila kita assalamu alayka, salam sejahtera ke atas engkau. Engkau tu yang sepatutnya duduk kat depan kita. Sedangkan Nabi tak duduk depan kita. Maka apa dia punya hikmah daripada perkara ini? Tarbiyah Allah nak ajar kepada kita, setiap kali kita bagi salam kepada Rasulullah, maka hadirkan Rasulullah di depan kita, kerana kita yakin Nabi menjawab salam kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW sebutkan dalam banyak hadis yang lain, akthiru alayya salah, akthiru alayya minas salah. Bila kita faham kalimah itu, Nabi menyebutkan perbanyakkanlah kamu ke atasku salawat.
Bukan Nabi kata selawatlah kamu setakat itu sahaja, tapi dengan kalimah perbanyakkanlah, yakni lebihkanlah, berlebih-lebihkanlah kamu punya selawat kepada aku. Kerana apa? Sesungguhnya selawat kamu itu tablughuni, Nabi kata, sampai kepada aku. Maka Allah takkan halang. Dia berbeza dengan kita buat amalan lain, itu memang semua sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila mana Nabi sebut semua selawat kamu tablughuni, sampai kepada aku, maka sahabat tanya pada Rasulullah, bukankah semua amalan tu sampai kepada Allah Ta'ala? Kenapa sampai kepadamu ya Rasulullah? Kalau sekiranya amalan itu yang mana sampai kepada Allah, yakni yang tidak ada hubungan dengan yang selain daripada Allah Ta'ala, berbeza dengan selawat. Sebab selawat tadi itu dia bersyarat. Syaratnya apa? Adalah bila orang bagi salam dan ucapkan salam kepada Nabi, maka Nabi akan menjawab salamnya. Maka dia mesti kena sampai juga dekat Nabi untuk Nabi menjawab salam tersebut. Ini kelebihan kepada Nabi Muhammad dan juga satu kurniaan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya sebut sebagai kurniaan? Kenapa bila kita selawat itu sebagai kurniaan? Kerana disebut, bila kita menyebutkan selawat, bila kita melontarkan selawat, bila kita mengucapkan selawat, dia punya kurniaan itu dapatnya kepada kita. Bukannya kita bila kita selawat dekat Nabi, Nabi dapat selawat. Kita dapat apa? Kita yang dapat kurniaan tersebut. Kerana Nabi tak memerlukan selawat daripada kita. Kalau kita tak selawat dekat Nabi pun, Nabi tetap afdal, Nabi tetap agung, Nabi tetap mulia. Beza dengan kita. Kita tak selawat pada Nabi, maka kita jauh daripada Nabi. Maka bila jauh daripada Nabi, wal'iyadzubillah, jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqrabukum minni manzilatan atau kama qala aktsarukum alayya salah. Yang paling dekat dengan aku di hari kiamat kelak, kata Nabi, tempat tinggalnya yang paling dekat dengan aku, yang paling banyak berselawat kepada aku sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad, apa kata baginda? Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata baginda Nabi SAW, orang yang bakhil itu, yang kedekut itu, ialah yang bila disebutkan tentang aku kepadanya dan dia tidak berselawat kepada aku sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa orang yang tak selawat dekat Nabi dikatakan kedekut? Ini al-kamil fil bukhul, kata ulama, yang paling sempurna dalam kebakhilannya. Bukan bakhil biasa-biasa ni. Ini lebih bakhil daripada haji bakhil bin lebih kedekut. Lebih bakhil lagi dia. Sebab apa? Sebab dia bakhil dengan diri dia sendiri. Orang yang bakhil ni, dia bakhil daripada badlun, yakni membelanjakan atau memberikan kepada orang. Itu namanya bakhil kalau yang kita faham. Tapi yang dalam selawat ini, dia bakhil kepada dirinya sendiri. Sebab apa? Sebab bila dia berselawat kepada Rasulullah, kurniaan-kurniaan itu dapat kepada dia. Tapi bila dia tak berselawat, maknanya dia telah mana'ul jud, dia menghalang dirinya daripada mendapat kurniaan terus daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang berselawat ini tidak pernah ada yang gagal dalam dunia ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Orang yang selawat tak ada yang gagal. Dalam Al-Quran, Allah bagi kita perintah banyak untuk umat Nabi Muhammad, semayang, puasa, zakat, macam-macam ada arahan-arahan dan juga perintah Allah Ta'ala. Tapi dalam semua perintah tersebut, semua perintah yang ada dalam Al-Quran untuk umat baginda Muhammad, ada satu perintah dalam Al-Quran yang sebelum Allah perintahkan, Allah memulakan dengan zatnya yang mulia. Seperti yang kita dengar pada setiap hari Jumaat dalam surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah tak terus kepada arahan pada yang ayat sambungan ayat yang seterusnya. Dimulakan dengan ayat yang pertama, Allah kata innallah, sesungguhnya aku Allah Ta'ala sendiri, yusalluna 'alan nabi, Allah yakni aku dan malaikat aku pun berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah sambung ayat itu dengan ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhan nas. Bukan Allah kata wahai manusia. Bukan Allah kata wahai manusia, tak, Allah kata wahai orang yang beriman. Di situ ada satu dikaitkan atau digantungkan akan perintah tersebut dengan satu kunci yang mahal. Kata Allah wahai orang beriman, maksudnya kalau kamu beriman, selawatlah kamu kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
Maka as-salatu ala nabi minal iman. Selawat ke atas nabi itu adalah satu bahagian daripada keimanan. Tak sempurna imannya kalau tidak ada keimanan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah sebut sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah menggunakan dekat situ innallaha wa malaikatahu yusalluna. Yusalluna tu fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' ini dalam bahasa Inggeris kita sebut present tense. Bila disebut fi'il mudhari' dalam bahasa Arab ni, dia yufidul istimrar. Dia memberi makna berterusan. Maknanya bila kita sebut sesungguhnya Allah berselawat kepada Nabi Muhammad, yakni makna dia secara detail lebih lagi, iaitu sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat dan sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Takkan pernah berhenti. Maka ada satu kisah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Di satu zaman dahulu, ada satu ketika, yakni kisah ini bukan daripada hadis, kisah bukan daripada Al-Quran. Ini kisah yang disebutkan ulama. Maka kisah yang ini saya tersebut awal-awal, dia bukan daripada hadis, bukan daripada Quran, tapi kisah disebutkan ulama, berlaku di zaman orang salihin. Satu ketika ada satu orang ni, dia ni satu orang soleh, orang baik. Maka dia ini dia ada buat satu perniagaan, kita katakan dia buat bisnes lah. Lepas dia buat bisnes, dia adalah orang kata ada hutang, ada beberapa hutang. Dan kemudian takdir Allah, dia tak mampu bayar hutang tersebut. Lalu datanglah satu orang ini datang yang nak memungut hutang ni, minta kepada dia supaya bagi hutang. Lalu dia kata aku tak boleh bagi. Dia bukan lari hutang. Dia bukan jadi lari hutang, dia cuma dia tak mampu bayar. Maka bila dia tak mampu bayar, dia kata kalau kau tak mampu bayar, aku akan reportkan kau kepada pihak berkuasa lah untuk tangkap kau. Lalu bila dia katakan nak tangkap apa semua, orang ni pun sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia pun balik ke rumah dia. Dia terus dibawa ke depan hakim, depan qadi. Qadi ni masa tu, qadi ni makna qadi berbeza dengan qadi yang sekarang lah. Sekarang qadi ni maksudnya daripada sudut skop kerja saya tak pasti tugasan dia. Tapi qadi zaman tu maksudnya yang hakim tu. Jadi bila hakim nak jatuhkan hukuman, nak dimasukkan ke dalam penjara dan sebab dia mengaku dia bersalah dan sebagainya, lalu dia mengatakan pada hakim, beri aku tempoh, beri aku masa malam ni untuk aku balik jumpa dengan isteri aku dulu, esok aku datang balik. Dan hakim tu pun orang soleh, orang Masya Allah. Lalu hakim ni kata, apa jaminan kau yang kau akan datang balik? Tuan-tuan bayangkan kalau ada satu orang kena hukum, awak didapati bersalah, di penjara setahun. Dia kata, hakim minta bagi saya balik rumah lo, nak jumpa dengan anak bini saya. Tobat tak bagi. Kalau bagi, lari balik lah. Tahu pergi mana ke apa semua, tahu dah dekat Danok dah. Tahu dekat Thailand dah, tak boleh, hilang. Jadi bila dia kata dia nak balik, hakim tanya dengan dia, apa jaminan yang kau akan datang balik? Dia kata, Allah dan Rasul jaminan aku. Dia kata macam tu. Jadi bila dia kata macam tu, hakim ni pun orang yang saleh, dan dia pun orang yang saleh, maka hakim tahu dia takkan menipu atas nama Allah dan Rasul. Takkan dia menipu atas nama Allah dan Rasul. Tapi kalau hari ni tak boleh kira. Hari ni tak boleh. Dia kata saya balik. Allah dan Rasul atas jaminan saya, tahu hilang. Tuan-tuan, hari ni tak boleh pakai dah. Masukkan tak boleh pakai Allah dan Rasul tu. Tak, orang hak cakap tu hari ni tak boleh. Dia mungkin boleh jadi bohong. Orang dulu tak berani. Main dengan nama Allah tak berani. Jadi bila dia kata macam tu, hakim pun bagi balik. Dan dia pun balik. Bila dia balik, dia sampai rumah, dia cerita dengan isteri dia. Maka isteri dia pun menangis. Isteri dia pun satu orang abidah, salihah, orang baik amal ibadat. Lalu apa yang dia buat? Dua-dua orang duduk dalam keadaan menangis, dalam keadaan bermunajat kepada Allah. Maka isteri dia kata, bang kita selawat. Kita selawat banyak-banyak. Mudah-mudahan dengan selawat tu Allah lapangkan hati kita. Dia bila hati lapang, masalah selesailah sikit. Dia sebenarnya masalah tu yang jadi tak selesai, yang jadi berat adalah hati yang tengah berserabut memikirkan masalah. Sebab tu bila difikirkan masalah ketika tengah serabut, dia tak dapat jawapan. Ulama kata benda utama sekali bila kita ada masalah, sujud pada Allah Ta'ala dulu. Jadi bila dia sujud, dia angkat kepala, ada lagi masalah, tak selesai pun. Jadi dia ingat bila dia semayang tu, esok dia bangun dia daripada sujud dia, masalah tu hilang tu. Dia salah faham lah. Yang disuruh kita balik kepada Allah adalah supaya Allah beri ketenangan kepada hati, dan kemudian bila hati dah tenang, masa itulah akan dapat jawapan dan penyelesaiannya. Lalu bila dia selawat banyak, tak tahu sampai tak berhenti, sampai dia punya asyik dalam selawat tu tak tahu agaknya berapa ribu dah, ratusan ribu dah selawat, maka kedua-duanya keletihan dan tertidur. Bila keletihan dan tertidur, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dalam tidur dan dalam mimpinya itu, dia telah melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Seperti yang saya katakan tadi, ini bukan hadis, bukannya Al-Quran, ini kisah daripada para ulama, dan ini kisah orang saleh. Lalu dia bila mana dia mimpi Nabi, maka dia mengadu kepada Rasulullah. Dia mengadu.
Boleh mimpi Nabi? Boleh. Dalam hadis sahih Bukhari, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Siapa yang melihat aku dalam mimpinya, maka dia benar-benar telah melihat aku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Kerana syaitan takkan dapat menyerupai aku. Itu dalam hadis Nabi sebut. Lalu bila dia tengok Nabi, dia merayu, dia mengadu dengan Nabi supaya kita kalau Allah izinkan jumpa Nabi, macam-macam kita nak luah dengan Nabi. Macam-macam nak cerita dengan Nabi. Tadi dia cerita macam-macam. Maka Nabi kata, esok pergi jumpa dengan sultan. Jumpa dengan sultan. Begitu dengan sultan itu, wahai sultan, aku ada hutang dan aku nak kau bayar hutang aku. Kenapa? Kalau sultan tanya kenapa aku kena bayar, bagi tahu dengan sultan. Nabi suruh bagi tahu lah ni. Nabi kata bakal dekat sultan tersebut, wahai sultan, kau setiap malam sebelum tidur kau akan selawat pada aku. Tapi malam semalam kau tidur kau terlupa selawat pada aku. Maka itu yang Nabi suruh cakap dekat sultan tersebut. Maka bila dia jaga daripada tidur dia pun pergi jumpa dengan sultan tersebut. Ringkas ceritalah. Jumpa dengan sultan di zaman itu, berjumpa, lalu dia kata pada sultan, wahai sultan, kau ada hutang dengan aku. Sultan kata, apa hutang? Kenapa aku hutang dengan kau? Lalu dia pun cerita masalah dia. Dia kata, sampailah semalam dia mimpi jumpa Nabi. Nabi suruh sampaikan salam kepadamu, wahai sultan. Nabi kata, kau setiap malam tidur selawat pada aku, tapi malam semalam kau tidur, kau terlupa nak selawat pada aku. Dan Nabi perintahkan aku untuk minta daripada engkau untuk bayar hutang aku. Maka menangis sultan tersebut, kerana sultan tersebut tahu yang dia tidak menipu. Kerana sultan ni memang setiap malam amalan sebelum dia tidur dia selawat. Bukannya dia sebelum selawat dia buat live macam zaman sekarang. Sebelum selawat, sebelum tidur dia buat live dulu yang dia selawat, maka orang tahulah sebelum tidur memang dia baca selawat. Dia zaman tu dia tak buat live, dia tak tahu. Hanya dia dengan Allah saja tahu yang dia setiap malam selawat dekat Nabi. Jadi bila ada orang ni tahu dan dia bagi tahu pula semalam dia terlupa, maka orang ni bercakap benar. Maka malu sultan tersebut dan sultan tersebut ambil hadiah dan bagi pada dia duit untuk diselesaikan hutangnya. Menangis sultan tersebut kerana rasa berdosa semalam terlepas selawat dekat Nabi. Ini saya ceritakan kelebihan selawat. Lalu bila mana dia bawanya semua benda tersebut, dia sampai depan hakim tadi, dia kata, hakim, aku dah ada duit untuk bayar hutang. Jadi aku nak serahkan semua hutang-hutang aku ni, nak selesaikan hari ini. Maka hakim mengatakan apa? Tuan-tuan tengok dekat sini. Hakim mengatakan bahawa hutang-hutangmu telah aku selesaikan. Hakim semalam tu lah. Dia kata telah aku selesaikan semua bayaran hutang-hutangmu. Lalu dia kata kenapa kau selesaikan semua hutang-hutang aku? Maka dalam mimpinya semalam hakim tu bermimpi. Hakim tu dalam tidurnya mimpi. Ini cerita mimpi ni apa cerita ni? Bukan. Ni tu saya kata tadi. Ni bukan nak cerita yang orang mimpi ni jadikan hujah. Tidak. Cuma nak bagi tahu kisah ulama' ni berlaku kepada yang penghutang tadi tu. Cuma dalam orang ini, dalam mimpinya dia tidur, dalam hakim itu, dalam tidurnya dia mimpi. Dia mimpi apa? Dia mimpi yang dia itu, dalam mimpinya nak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tapi dia tak sempat jumpa Nabi Muhammad. Bila dia tak sempat jumpa Nabi Muhammad, ketika itulah datangnya satu orang, dia bagi tahu, kalau kau nak jumpa dengan Nabi Muhammad, maka kau permudahkanlah urusan hamba Allah tadi yang berhutang. Maka bila dia datang, dia jumpa dengan orang ni, dia nak selesaikan hutang orang ni. Datanglah si pengadu. Si pengadu datang ni, perkara yang paling membuatkan semua orang yang ada di mahkamah itu menangis. Pengadu tu datang, pengadu tu kata, wahai Tuan Hakim, hutang orang ini telah pun saya halalkan dan maafkan dunia dan akhirat. Kerana apa? Kerana semalam saya juga melihat perkara yang sama dalam mimpi saya. Maka Nabi SAW bersabda dalam mimpi saya, permudahkanlah urusan saudaramu, maka engkau akan menggembirakan hati aku. Maka aku halalkan semua hutang-hutang di dunia dan akhirat. Maka duit yang tadi dia dapat untuk bayar hutang, maka dapatlah dia guna untuk belanja dia. Maka kalau kita katakan, tapi Ustaz, tak bolehlah nak jadikan benda tu sebagai hujah. Ni mimpi-mimpi ni, mungkin orang tu mimpi salah, mungkin orang ni mimpi, mungkin orang ni reka mimpi. Walhasil saya katakan, ya, boleh jadi. Sebab benda tu bukan nas, benda tu bukan Quran, benda tu bukan hadis. Cuma nak bagi tahu tiada yang mustahil bagi orang yang melazimi selawat, kerana selawat itu sentiasa ada kelebihan-kelebihannya bagi mereka yang melazimi dan yang mengamalkannya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam hadis baginda Nabi SAW bagaimana kisahnya Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bagaimana kisahnya Sayyidina Abu Bakar. Minta maaf, bukan hadis, dalam athar sahabat radhiyallahu anhum, iaitu bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selepas sahaja kewafatan Nabi Muhammad, selepas sahaja Nabi wafat, antara perkara yang dia tak boleh adalah bila mana saat dia teringat dekat Nabi Muhammad.
Kalau ketika mana dia teringat dekat Nabi Muhammad, bukan maksudnya dia tu ada masa ingat, ada masa tak ingat, tapi dia sebagai khalifah. Kalau khalifah asyik dia, kalau dia khalifah, kalau dia nak down, nak menangis 24 jam gitu, maka dia tak boleh buat kerja lah. Tapi dia kena jalankan amanah juga. Cumanya dia sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni ada part-part yang bila datang kerinduan pada Nabi Muhammad, maka dia tak boleh nak teruskan. Seperti contoh dia baca khutbah, bila dia baca khutbah, tengah baca dapat juga ketika menyampaikan khutbah dan ketika sampaikan itu ada perkara-perkara yang berkait dengan Nabi Muhammad, maka dia akan menangis teresak-esak dan kemudian dia akan jatuh terduduk, terputus khutbah, dia bangun semula, mulakan khutbah daripada awal, jatuh balik, mulakan lagi, sehingga pernah dalam riwayat mengatakan 6 kali diulang khutbah atas mimbar kerana tak boleh tahan hatinya menangis kerana rindukan Nabi Muhammad SAW. Para sahabat duduk kata apa? Antara para sahabat menyebutkan, kami berada di samping Sayyidina Abu Bakar seakan-akan kami bau daging terbakar, kerana tengah terbakarnya hati Abu Bakar dalam kerinduan kepada Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka dalam kehidupan mereka walaupun selepas Nabi wafat, tapi Nabi tak hilang daripada hati dan diri mereka. Nabi tak hilang daripada akhlak mereka. Nabi tak hilang daripada zahir batin mereka. Nabi sentiasa hidup pada hati, pada mata, pada fikiran mereka. Tapi zaman berzaman, ba'da zaman, selepas berlalunya masa-masa tertentu, berlalunya tahun-tahun tertentu, maka umat semakin jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Umat makin jauh. Ini bukan saya sebut, ini saya yakin semua kita setuju perkara tersebut. Kalau kita nak kata kita rapat dengan, kita ini kuat ikatan dengan Nabi Muhammad pun kita malu. Sebabnya umat sudah mula makin jauh. Bila umat sudah mula makin jauh, maka para ulama kita berusaha syukur sangat-sangat para ulama kita membuat majlis-majlis, melakukan program majlis seperti mana membaca maulid Nabi, duduk bersama cerita tentang Nabi. Tujuannya apa? Untuk cas semula akan kerinduan dan keimanan umat kepada Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu matlamat dia. Itu tujuan dia. Bila kita buat program sambutan maulid seperti contoh, maka yang akan hadirnya ramai. Di situ adanya baca sirah Nabi Muhammad dan diterangkan tentang Rasulullah. Umat yang makin jauh sudah akan mula tersentuh kembali. Umat yang sudah jauh dengan Nabi Muhammad akan mula rasa terkesan kembali, akan mula rasa sedih kembali, akan mula bertambah cinta kembali. Itu matlamat asal dia. Jangan dikisahkan, jangan dipersoalkan kenapa Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, diorang dulu-dulu tak buat pun macam mana kita buat hari ni. Hari ni ada suruh masjid siap buat perarakan lagi, siap buat bunga mangga apa semua tu. Itu mana ada, orang dulu tak buat pun. Sebab mereka tak perlu buat maulid untuk tunjukkan rasa cinta pada Rasulullah SAW. Kerana Nabi hidup dalam diri mereka. Buka mata sampai pejam mata, nampak perwatakan Nabi dalam kehidupan mereka siang dan malam. Tapi umat hari ni makin jauh. Berapa ramai orang kenal Nabi Muhammad? Berapa ramai orang tahu tentang Rasulullah? Berapa ramai orang tahu perihal Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad? Berapa ramai yang tahu tentang kehidupan baginda Nabi Muhammad? Maka kehidupan baginda Nabi Muhammad untuk apa kita tahu? Kenapa kita nak tahu? Maka kita boleh lihat kunci dia, ataupun kita sebut sebagai matlamat utama dia, tidak lain tidak bukan seperti mana yang tertebut dalam ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kat situ ada ayat dia, kalau kamu nakkan keampunan kita semua, yang kita nak dalam hidup kita ni keampunan, diampunkan Allah, dapat redha Allah, maka syurga terbentang luas depan kita. Dia kalau tak diampun tak ada apa-apa. Redha kita nak, ampun kita nak, yang ni je yang kita nak. Maka Allah bagi pelbagai jalan, dan jalan yang paling besar Allah Ta'ala sebut, kamu nak dapatkan cinta aku, kamu nak dapatkan keampunan aku, kamu nak aku ampunkan kamu, ada satu syarat dia, fattabi'uni, ikutlah aku, ikut Nabi Muhammad SAW. Kamu ikut Nabi Muhammad, aku akan bagi keampunan. Kamu ikut Nabi Muhammad, aku akan bagi cinta aku. Kalau kamu betul cinta Nabi Muhammad, ikut Nabi Muhammad. Allah beritahu dalam Al-Quran. Dan bagaimana nak masuk syurga Allah Ta'ala?
maka telah tertulis di pintu-pintu syurga. Di setiap pintu syurga itu tertulis, termaktub satu perkataan, satu ayat yang kita nak ingat sampai bila-bila. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mana mungkin seseorang yang boleh masuk ke syurga kalau dia tidak mengagungkan Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sebab apa kita sebut tadi, kenapa dia kena tahu keluarga Nabi, perihal Nabi, tentang sirah Nabi, tentang kehidupan Nabi, supaya dia dapat mengikut Nabi Muhammad. Dalam ayat Al-Quran yang kita baca tadi, macam mana dia nak ikut Nabi Muhammad kalau dia tak kenal siapa Nabi Muhammad SAW? Ni kalau kita tanya kenal tak Nabi Muhammad, tak kenal. Tanya kenal Nabi Muhammad, kenal siapa? Nabi kita tu, kenal. Nabi Muhammad lahir mana? Mekah. Meninggal mana? Madinah. Lagi, bila dia lahir, umur berapa Nabi? Umur berapa meninggal? Yang tu saya tak apa tahu lah. Maka itu maksudnya, itu dinamakan kenal. Belum cukup kenal tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum cukup kenal. Macam mana kita nak kata kenal kalau kita boleh tahu 2-3 perkara saja tentang dia, kita nak claim dia, kita nak claim yang kita dah kenal dia dah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah taala. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita mesti nak kena tahu tentang baginda dan nak kena dengar tentang sirah-sirah baginda, maka di situ akan bertambahlah rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila sudah bertambah rasa cinta kepada Rasulullah, mudahlah untuk kita mengikuti Nabi Muhammad. Dan bila kita sudah mengikuti Nabi Muhammad, maka kita akan mendapatkan seperti apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran, iaitu keampunan Allah, cinta Allah, redha Allah dan rahmat Allah. Maka yang paling penting untuk masuk ke bulan Rabiul Awal, banyak perkara kita boleh buat. Tuan-tuan nak buat maulid, nak berarak, nak buat apa, semua tu boleh. Tapi yang paling asas dalam nak sambut Maulid Rasul, yang paling asas nak masuk Rabiul Awal, al-hudur surur fil qulub. Kata ulama, hadirkan kegembiraan dalam hati menyambut bulan Maulidur Rasul, maka itulah sebesar-besar nikmat ketika mana memasuki bulan Rabiul Awal. Bila dah hadir kegembiraan dalam hati, maka benda-benda yang lain tu baru kita boleh buat dengan senang. Tapi kalau dalam hati tak ada gembira dengan kelahiran Nabi, dalam hati tak ada gembira dengan bulan Rabiul Awal, macam mana kita nak buat benda-benda yang lain, aktiviti-aktiviti yang lain? Kerana aktiviti-aktiviti itu, semuanya itu kunci untuk diterima oleh Allah Ta'ala adalah gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala berkati kita fid din wa dunya wal akhirah. Seakan itu sahaja perkongsian ringkas, mudah-mudahan bagi manfaat kepada saya yang bercakap dan kepada tuan-tuan yang mendengar. Jika ada salah dan silap, mohon ampun dan maaf. Kalau ada terkasar bahasa, terkurang sopan, terkurang adab, mohon diampunkan, tidak disengajakan. Yang baik daripada Allah, yang lemah hakikat daripada Allah, asbab kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.